banyak lagi kisah lain telah berlaku sepanjang hidup Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah cerita tentang taktikal Nabi SAW ketika mana membuat perjalanan hijrah bersama dengan Saidina Abu Bakar. Bagi anda yang belum melihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan sambung cerita tentang Nabi SAW sampai ke Yasrib. Baiklah, jom kita ambil tahu bersama-sama. Ketika mana penduduk Yasrib sedang menunggu ketibaan Nabi SAW, maka ketika itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segalanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan Nabi SAW sampai di Yasrib pada 12 Rabiul Awal. Ketika itulah dapat dilihat perasaan yang amat rindu dari penduduk Yasrib ke atas Nabi SAW. Tak terungkap rasa sayang dan rindu mereka kepada Nabi SAW. Seolah-olah ada sinar baru bagi mereka apabila datangnya Nabi SAW di Yasrib. Rasa sayang dan rindu penduduk Yasrib ketika itu diungkapkan dengan lafaz nasyid yang popular yang biasa kita nasyidkan ketika mana menyambut Maulidur Rasul. Di sini saya kongsikan maksud nasyid itu. Maksudnya adalah, telah timbullah bulan purnama. Dari Saniyatul Wada' kami wajib bersyukur selama ada orang menyeru kepada Tuhan. Wahai orang yang diutus kepada kami, kamu telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Begitulah maksud nasyid yang sangat kita akui nikmat zahirnya cinta kita kepada Nabi SAW. Buat pengetahuan semua, sebelum Nabi SAW masuk ke Yasrib, terlebih dahulu baginda Nabi SAW telah sampai ke Quba. Nabi SAW telah tinggal di Quba selama 4 hari. Sepanjang 4 hari itulah Nabi SAW telah membina sebuah masjid yang bernama Quba. Dan di Quba inilah Saidina Ali bin Abi Talib telah sampai bertemu dengan Nabi SAW. Dan dari Quba inilah Saidina Ali bin Abi Talib masuk bersama dengan Nabi SAW ke Yasrib. Setelah sampai sahaja ke Yasrib, beberapa perkara telah dilakukan oleh Nabi SAW. Antaranya, pertama, menamakan kota Yasrib ini dengan Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud kota yang bercahaya. Kedua, Nabi SAW telah menetapkan tahun pertama bagi Islam ialah Muharram atau tahun mula hijrah. Kebiasaannya, orang Arab akan meletakkan sesuatu tarikh dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tarikh tersebut. Selain dari peristiwa tahun gajah yang pernah saya kongsikan dahulu, peristiwa hijrah Nabi SAW ini juga telah dicatat sebagai peristiwa penting dalam kalender Islam. Tetapi yang menjadi permulaan memulakan tahun Islam itu dengan tarikh hijrah ini adalah Saidina Umar Al-Khattab. Maksud Nabi SAW menggunakan peristiwa hijrah ini sebagai satu kisah yang penting adalah supaya semua umat Islam ingat tentang kisah hijrah ini, walaupun sebenarnya banyak lagi kisah lain telah berlaku sepanjang hidup Nabi SAW. Seperti yang ada disebutkan oleh At-Tabari, Nabi SAW menyuruh untuk buat tahun Islam dan tahun hijrah itu bermula sejak Nabi SAW hidup. Begitulah beberapa perkara yang boleh kita ambil tahu sebagai Muslim yang sentiasa prihatin tentang kisah Nabi SAW yang kita cintai.